قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. يا مكي النور ومدني الثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات. أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمن. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد.
إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan alhamdulillah ramai yang saya lihat sudah excited ya komen di ruangan Facebook kita di sini. Masya-Allah, betul-betul menggemparkan ya, betul. Menggemparkan suasana di Facebook ni. Dia punya komen tak berhenti-berhenti dia tadi. Terima kasih kepada semua ya jemaah muslimah yang bersama dengan kami pada petang ini. Sebagaimana biasanya kita ada Kak Som ya di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Som, amin. Terima kasih di atas doanya. Kita ada Kak Siti Sujia. Assalamualaikum Ustazah and sahabat. Tengok dia English kan perkataan sahabat situ. Okay, pencinta ilmu semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada juga bersama kita Kak Nur Kamaria di situ. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman, selamat petang. Selamat petang Kak Nur dan selamat apa? Dalam kita? Dah tak tahulah ya dalam apa. Okey, tak apa. Kak Aisyah di situ. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah yang budiman. Semoga sihat semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada juga bersama kita Kak Nurza, Kak Aliza, kemudian siapa lagi? Kak Johara kita, Mak Esa, Nur, ramai lagi lah ya bersama dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada petang ini dan kita dapat meraih ya manfaat daripada perbincangan yang merupakan sambungan daripada kitab Ad-Dawa ya pada petang ini. Okey, baik muslimah, kita berada di muka surat yang keberapa, di topik yang keberapa, sila letakkan di ruangan komen untuk kita lihat ya. Adakah semuanya pada minggu lepas mengikuti kuliah pada petang ini? Bagaimana? Okey, kita nak baca di muka surat yang keberapa? Topik yang mana satu? Okey, Kak Zah. Sambungan poin 39, muka surat 187 Ustazah. Okey. Okay. Ada yang lain? Kak Som, kita sambungan poin 39 ya. Muka surat 187. Okay, Liza pun kata page 187, fourth paragraph. Saya tak tahulah ya paragraf, sebab memang muka surat saya berbeza. Page 187 masih poin 39, muka surat Ustazah lainlah sikit. Ada yang sudah sebutkan di situ kan, muka surat Ustazah lainlah sikit. Tak apa, memang pun dah lain, nak buat macam mana. Okay, Syida kata apa di situ?
poin 39 muka surat 185. Okey, baik Muslimah. Kita lihat ya, mungkinlah di situ semua di muka surat yang sama di sini 187. Muka surat saya saja yang berbeza ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Kak Nur tadi kan. Baik, kita memang betul masih lagi di poin yang ke-39. Kita berada di bahagian yang kedua yang merupakan bahagian yang terakhir. Membincangkan maksiat menghapus keberkatan agama dan dunia. Jika muka surat saya lah ya, kita berada di halaman 196. Okey, kita berada di halaman 196. Kita berada di halaman 196. Tadi ramai yang menyebutkan berada di muka surat 187. Mungkin betul, ada pula yang kata paragraf yang keempat. Saya pun tak pasti paragraf yang keberapa. Jika yang muka suratnya sama dengan saya, kita berada di perenggan yang terakhir di muka surat 196 yang bermula dengan perkataan ataupun dengan satu frasa di situ. Oleh kerana itu disyariatkan berzikir dan menyebut nama Allah. Kalau dapat jumpa perkataan itu, betul lah ya perenggannya. Okay, oleh kerana itu disyariatkan berzikir dan menyebut nama Allah. Okay, baik, kita lihat ya pada slide saya di sini. Kita dah bincangkan pada minggu lepas beberapa keadaan yang boleh menyebabkan keberkatan hilang daripada kehidupan kita. Bila kita kata kehidupan ini, maknanya ialah hilang. Tak kira lah, maksudnya tak kira sama ada ia berkaitan tentang ilmu, masa, umur, harta, kan apa saja yang kita lakukan. Jadi kalau sekiranya kita kata keberkatan dalam hidup, ia meliputi semua poin-poin itu tadi. Maknanya kita kata dia umum, meliputi semua perkara dan keadaan. Maksudnya saya nak buat apa saya ni? Saya tengah nak buat apa saya ni? Okay, tekan sini. Okay, betul. Jadi kita lihat begini Muslimah. Setelah Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah beliau jelaskan kepada kita iaitu maksiat dan dosa boleh menyebabkan hilangnya keberkatan dalam hidup seseorang yang beragama Islam. Di sini beliau pun mengingatkan kepada kita di perenggan yang terakhir di muka surat 196 yang mana beliau kata oleh kerana itu disyariatkan berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika makan, minum, berkenderaan dan berhubungan suami isteri. Jadi di sini beliau sebenarnya nak beritahu kepada kita, bila kita dah tahu dosa dan maksiat merupakan keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan kita hilang keberkatan dalam kehidupan kita. Caranya kita nak mengembalikan keberkatan itu ataupun kita nak mengekalkan keberkatan di dalam kehidupan kita ialah dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang beliau berikan di sini ialah semasa kita makan, semasa kita minum dan masuk rumah, semasa kita bersama suami isteri contohnya, dan juga semasa kita menaiki kenderaan. Atau dengan kata yang lain, apa sahajalah perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, bila kita lakukan ia dimulai dengan menyebut nama Allah dan dimulai dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, di situlah yang akan menjemput keberkatan masuk dalam kehidupan kita. Jadi ini cara untuk kita meraih keberkatan dalam kehidupan, untuk kita mengekalkan keberkatan tersebut supaya ia tidak hilang dari hidup kita. Kerana apa? Beliau terangkan kepada kita begini Muslimah. Sebab dalam penyertaan nama Allah Subhanahu Wa Taala terdapat berkah. Bila kita melakukan sesuatu yang kita mulai dengan bismillah, dengan doa kan, ia ada keberkatan. Yang mana dengan menyebut namanya, terusirlah syaitan dan muncullah berkah tanpa ada rintangan. Jadi bila kita buat sesuatu ini, tadi kita dah kata, bila kita baca bismillah, syaitan itu akan datang keberkatan. Bila keberkatan datang dalam kehidupan kita, maka syaitan akan terusir dari hidup kita ini. Maka sebab itu dia kata begini, sebab hanya Allah segala sesuatu yang bukan untuk Allah akan dicabut keberkatannya. Kalau kita buat sesuatu bukan kerana Allah, dia memang tidak akan ada keberkatan. Jadi sebab itu
Dia kata hanya Allah semata yang memberikan berkah dan seluruh berkah itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nakkan keberkatan, kita tak boleh minta keberkatan ini daripada makhluk, daripada manusia, apatah lagi kita nak minta daripada syaitan. Maka sebab itu di sini kita perlu minta ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan terus-terusan menjadi seorang muslimah yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kekal dalam keadaan beribadah, kekal terus-terusan menjadi seorang muslimah yang solehah, muslimah yang baik, yang sentiasa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak nak bincang panjang lah ya tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab pada minggu lepas kita dah bincang dengan begitu panjang lebar bagaimana kita ni sebagai seorang muslimah perlu mengekalkan situasi dan keadaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keberkatan itu ada dalam diri kita dan ia tidak hilang. Dan seterusnya saya juga ada jelaskan kita ni sebagai seorang muslimah perlu berusaha meninggalkan kemaksiatan dan dosa agar setiap keberkatan itu diperoleh dengan mudahlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita lihat Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia berikan kepada kita dengan contoh apa yang boleh kita lakukan selain daripada kita solat. Solat tu tetaplah perlu dilakukan. Puasa, berzikir, baca Al-Quran, melakukan ketaatan-ketaatan, dan beliau datangkan kepada kita dengan memulakan sesuatu dengan menyebut nama Allah, itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini saya nak datangkan contohnya yang kita nak kata syaitan ini dia akan pergi apabila seseorang membaca ataupun menyebut nama Allah sehingga datangnya keberkatan dalam kehidupan dia, dan syaitan akan pergi daripada hidup dia ataupun daripada tempat dia. Di sini saya datangkan sebuah hadis daripada Nabi SAW yang mana ini merupakan tata cara ataupun sunnah kita nak masuk ke dalam rumah ataupun kita nak makan. Jadi bila kita masuk rumah, kita nak makan ini, Nabi SAW ajarkan kepada kita perlu ada penyertaan nama Allah. Perlu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Nabi kata di sini, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhuli wa inda ta'ami. Bila seseorang ini dia masuk ke dalam rumahnya, dia sebut nama Allah. Kita masuk rumah ni, kita baca bismillah. Inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Dan ketika di dalam rumah ni dia makan, dia baca bismillah. Okey? Wa inda ta'amihi. Apa yang syaitan akan kata? Nabi SAW bersabda di sini, qala syaitan la mabita lakum wala asya'a. Jadi syaitannya dia akan beritahu kepada teman-teman dia yang lain. Dia kata apa? Oh, kalian tidak ada tempat menginap, tempat bermalam pada malam ini dan tidak ada makan malam untuk kalian. Kerana apa? Si hamba Allah ini ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dia membaca bismillah. Maknanya bila kita masuk rumah membaca bismillah, kita masuk rumah dengan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan akan pergi apabila kita masuk ke dalam rumah itu tadi diiringi dengan keberkatan Allah. Maksud bila kita iringi ia dengan basmalah, dengan bismillah. Kita baca dengan, kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ syaitan dia akan pergi walaupun dia dah tunggu dah daripada tadi. Mungkin kita kata gitu. Dia seramnya syaitan tunggu walaupun dia dah tunggu dah dekat depan rumah tu kan daripada tadi nak masuk ikut kita ni kan. Tapi kerana kita membaca bismillah sebelum kita nak masuk tu, ketika kita nak masuk tu, menyebabkan syaitan tak jadi nak masuk. Sudah ada pendindingnya, sudah ada keberkatannya yang menyertai kita ketika kita melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah tadi. Jadi ini pesanan syaitan kepada syaitan-syaitan yang lain lah. Dia kata, oh malam ni kita ada tempat tinggal lah. Malam ni kita tidak ada makanan malam. Kemudian dia kata, Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata apa? Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhuli. Dan jika sekiranya orang ini ataupun kita lah ya muslimah, bila kita masuk ke dalam rumah ni tanpa menyebut nama Allah, Nabi kata, qala syaitan adraktumul mabita. Syaitan kata, kalian ada tempat bermalam. Inilah masanya untuk kita masuk ke dalam rumah orang ini. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'ami. Kemudian bila dia masuk tadi, dah lah dia tak baca bismillah.
kan. Okay, kita tadi masuk rumah, kita tak baca bismillah. Kemudian kita makan pula tu, kita dah masuk ni, kita nak makan ni, dah lapar sangat kan. Kita tak baca bismillah lagi. Di sini Nabi kata, qala adraktumul mabita wal asya. Dapat dua perkara lah syaitan tu. Kan dah berjaya tadi masuk rumah kita. Kemudian bila kita makan tadi, kita tak baca bismillah, dia dapat satu lagi perkara, iaitu dia dapat makan bersama dengan kita. Ini yang Nabi pesan. Sebab kenapa antara sebabnya syaitan itu lari daripada tempat kita ataupun daripada makanan kita? Kerana kita mengingati Allah. Kita menyebut nama Allah. Kita menyertakan nama Allah. Jadi bila kita lakukan semua itu berzikir, contohnya membaca bismillah, sebagaimana dalam konteks hadis ini, menyebabkan syaitan itu dia tidak ada peluang, tidak ada ruang untuk mengganggu atau rumah kita, mengganggu makanan kita ataupun makanlah bersama dengan kita. Jadi ini cara yang Nabi SAW juga ajarkan kepada kita untuk mengeluarkan syaitan daripada tempat kita, supaya syaitan pun tidak makan bersama dengan kita, dan juga supaya keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam rumah kita dan bersama dengan makanan yang kita makan. Jadi ini sebab tu penting berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ambil remeh lah kan. Kadang-kadang ada orang je ambil remeh. Alah zikir, setakat zikir je, nanti-nantilah. Ada orang begitu. Tapi tak, zikir ni dia amat penting kerana dia umpama pendinding. Dia shield. Kita panggil sebagai shield yang dinding diri kita ini daripada syaitan. Bahkan kalau kita nak relatekan dengan topik kita pada petang ini ya muslimah, ia bukan sekadar pendinding, tetapi zikir itu ia merupakan satu cara untuk kita mendatangkan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala pada kehidupan kita. Sebab itu syaitan dia akan pergi daripada hidup orang yang mana sentiasa melazimi diri mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tidak hairan mengapa Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah beliau menganjurkan kepada kita dalam teksnya ini, dalam perenggannya ini, supaya kita ini banyak berzikir kepada Allah dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk kita melakukan apa jua perbuatan ini dalam kehidupan kita ini. Kalau tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim sampai panjang tu kali, panjang sangat ke Bismillahirrahmanirrahim tu kan? Tapi bacalah Bismillah, dah cukup. Itu pun sunnah. Itulah sebenarnya yang disunnahkan. Bismillah, sudah. Senang. Tak perlu panjang-panjang. Simple saja agama ni. Jadi bila kita nak beramal, jangan menyusahkan diri, tak perlu nak pergi menghafal berjela-jela doa kan. Dah Nabi ajar Bismillah, baca Bismillah saja. Dah yakin dengan apa yang Nabi SAW ajarkan, insya-Allah pergilah syaitan itu daripada tempat kita dan pergilah dia daripada makanan-makanan yang kita nak sentuh ataupun nak kita makan tu tadi. Okey, baik. Seterusnya ya muslimah, kita lihat di sini. Pada perenggan yang berikutnya kalau kita lihat kalau saya lah di muka surat yang berikutnya, dijelaskan kepada kita bahawa tidak ada yang dapat memberi berkah. Jadi diingatkan sekali lagi kepada kita bahawa keberkatan ini hanya dari Allah, bukan dari makhluk. Kita tidak boleh mendapat keberkatan daripada makhluk, melainkan untuk beberapa perkara lah ya. Okey, ada beberapa perkara memang saya tak nafikan ada keberkatannya ya, pada tempat contohnya. Tapi itu pun kenapa ada keberkatan pada tempat itu? Mungkin kita sebutkan di contohnya tanah haram ya, Makkah, Madinah, ni semua disebutkan bumi-bumi yang penuh berkah. Namun kenapa adanya keberkatan di sana? Pasti ada dalilnya, ada perkara-perkara yang berlaku yang menyebabkan ada keistimewaan dan keutamaan yang akhirnya keberkatan itu mengalir di tempat tersebut. Namun kita tak boleh untuk mengambil keberkatan ini daripada makhluk dengan sesuka hati kita, kan? Dia tak boleh berlaku sedemikian. Kerana apa? Keberkatan ini yang penting saya nak kata ia mesti ada dalilnya, ada sumbernya daripada Al-Quran, daripada Al-Hadis untuk kita menyatakan hal itu mendatangkan berkat. Sebab itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Ia merupakan keadaan-keadaan yang boleh yang nak mendatangkan berkah ini dia mesti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan dikata di sini tidak ada yang dapat memberi berkah kecuali hanya Allah. Tidak ada pula yang diberkahi melainkan apa-apa yang disandarkan kepadanya. Kan? Macam Baitullah, betul tak? Apa lagi?
Yelah, saya dah tak boleh fikir. Ada banyak lagi lah ya, okey. Ada banyaklah perkara-perkara yang mana bila kita sandarkan ia kepada Allah berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, maka itulah keadaan-keadaan yang boleh mendatangkan kepada kita dengan keberkatan, iaitu yang disandarkan kepada uluhiyah, cinta dan redha kepada Allah. Jika penyandaran di atas tidak dikhususkan, maka maknanya akan menjadi rancu. Sebab semua yang ada di alam semesta disandarkan kepada rububiyah dan penciptaannya. Kemudian dikatakan di sini segala sesuatu yang jauh darinya, baik berupa benda, perkataan maupun perbuatan, tidak akan mengandung berkah dan kebaikan. Sebaliknya, segala sesuatu yang dekat dengannya mengandung berkah sesuai dengan kadar kedekatan dengannya. Maknanya kalau kita nak kata di sini, hal-hal yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya melanggar perintah Allah, ini semua perkara-perkara yang boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan-keadaan ini tak kira sama ada ia berkaitan dengan benda, perkataan, kan kalau benda mungkin hal-hal yang kotor, contohnya najis, perkara-perkara benda-benda yang haram, ia tak, kalau kita pegang, kita lakukan ataupun kita makan, contoh kan makanan yang haram, ni semua dia tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perkataan kita yang tidak baik, perkataan-perkataan yang mungkin mengandungi kekejian, ini semua tidak mendekatkan kita kepada Allah. Begitu juga dengan perbuatan, apa sahaja perkara yang kita lakukan, jika ia adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang Allah Subhanahu Wa Taala kata ianya haram, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tinggalkan tapi kita buat juga, inilah yang akan menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan daripada tadi juga kita kata hal-hal yang jauh daripada Allah, ia tidak mengandungi keberkatan dan kebaikan. Jadi macam mana kita nak dapatkan keberkatan jika sekiranya kita masih lagi buat perkara dosa, cakapnya pun tidak jaga, kan menggunakan perkataan-perkataan contoh maki hamun, perkataan-perkataan yang kasar, yang tidak baik, yang menyakitkan hati orang lain, bagaimana di sini keberkatan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Ataupun perbuatan kita sendiri, kan mungkin perbuatan kita yang merampas harta orang lain, merampas jawatan orang lain, apa-apalah yang kita lakukan dengan tindakan-tindakan kita, menzalimi orang lain contohnya. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan keburukan yang datang, bukan kebaikan dan keberkatan. Jadi sebab itu dikata di sini, lawan dari berkah adalah laknat. Okey? Lawan daripada berkah adalah laknat. Kita kalau tak dapat keberkatan Allah, kemungkinan besar kita boleh mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita perlu amat berhati-hati. Okay, ada banyak juga dosa-dosa yang yang Nabi SAW sebutkan mengandungi laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan kita perlu menjauhi perbuatan dosa tersebut. Sebab itu di sini dia tegaskan kepada kita, kalau kita nak kata yang opposite dia, kalau tak dapat berkah dapat apa? Senang, dia kata dapat laknat. Oleh sebab itu bumi, manusia dan amal perbuatan yang dilaknat oleh Allah adalah yang paling jauh dari kebaikan dan keberkatan. Begitu juga segala sesuatu yang terkait menjadi sarana atau berhubungan dengannya juga tidak mempunyai berkah sama sekali. Maka sebab itu kita lihat di sini Allah telah melaknat musuhnya, Iblis. Allah melaknat Iblis. Kan kerana apa? Iblis ini adalah makhluk yang paling jauh dari Allah. Makhluk yang membanggakan dirinya di hadapan Allah. Makhluk yang sombong di hadapan Allah. Yang ingkar dengan perintah Allah. Bukan setakat dia ingkar, tetapi dia bahkan bersumpah di hadapan Allah untuk terus-terusan ingkar. Dia tak bertaubat lah maknanya. Iblis ni. Kan? Kita pun dah tahulah kisah dia. Bagaimana dia ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya dia itu sujud kepada Nabi Adam. Tetapi dia tidak mahu. Dia kata kepada Allah, kau ciptakan dia daripada tanah, kau ciptakan aku daripada api, kenapa aku mesti sujud dengan ciptaan yang hina ini? Dia menghina ciptaan Allah, ya. Lihat bagaimana Iblis ini. Macam mana dia tak mendapat laknat Allah? Kerana perangai dia, sifat dia yang begitu. Dia merendah, dia menghinakan ciptaan Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya
diberikan penghormatan kepada penciptaan itu, iaitu Nabi Adam alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi iblis kata, apa? Kenapa aku mesti nak sujud dengan si tanah ini? Begitu keadaan dia. Dia merendahkan, dia menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sahaja, iblis ini dia dah kata begitu, kemudian dia ni tak puas hati, dia dengki pula. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia daripada syurga. Dia tak puas hati bila Nabi Adam alaihi salam berada dalam syurga bersama dengan isteri baginda. Dan di sini iblis pun dia pun menjalankanlah pelbagai macam uh, uh, rancangan untuk mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam daripada syurga. Dan dia bersumpah di hadapan Allah, bukan setakat Nabi Adam sahaja yang akan dia goda, tetapi dia akan goda seluruh umat keturunan Nabi Adam, iaitu manusia ni lah kan, hinggalah ke hari kiamat kelak nanti, tidak ada satu pun yang akan dia biarkan. Ini janji iblis. Sebab itu dalam kitab ini menjelaskan kepada kita, iblis adalah makhluk yang paling jauh dari Allah. Jadi setiap perkara yang berkaitan dengan iblis itu juga jauh dari Allah. Bila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengikut kata iblis, perbuatan-perbuatan yang mana kita ini menyokong apa yang dilakukan oleh iblis, maka setiap perkara yang ada kaitannya dengan iblis, ia juga adalah perkara-perkara yang akan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dosa dan maksiat. Iblis memang cara dia yang paling utama dia ni lah supaya kita ni manusia buat dosa dan maksiat. Kerana dosa dan maksiat itulah yang akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita dengan dia. Kalau kita ni dah dekat dengan iblis, dengan syaitan, mudah untuk dia suruh kita buat lagi perkara-perkara lain. Dan mudah untuk dia, ataupun senang kata saya guna, mudah untuk kita ni bantu dia menyesatkan orang lain. Mudah untuk kita ni bantu dia tak payah buat kerja dah, iblis ni. Dia boleh duduk one corner dah. Sebab apa ni, manusia ni dah buat dosa, dia akan suruh kawan-kawan dia buat dosa sama-sama dengan dia akan ajak kawan-kawan dia untuk ikut dia, dah senang dah. Settle. Ini kerja iblis. Sebab itu, kita tidak mahu termasuk dalam pekerjaan dia. Kita tidak mahu menjadi sama sebagaimana dia. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan ruang taubat yang seluas-luasnya supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak ikut kepada si iblis itu tadi. Contoh, mungkin kita kata kita dah buat dosa, kita dah buat maksiat. Adakah kita nak biarkan diri kita terus-terusan dalam keadaan yang sedemikian? Allah perintahkan supaya kita bertaubat kepada dia. Supaya kita dapat keluarkan diri kita dari perangkap dia. Begitu keadaan dia. Allah tak kata, okey dah buat dosa kan, dah buat maksiat, dah ikut terus dengan dia. Tuhan kita ni muslimah, saya kata, dia tak macam kita manusia. Kita manusia, mungkin kita kata anak kita dah buat dosa, anak kita buat salah, kita mungkin boleh buang anak kita. Betul tak? Engkau dunia akhirat aku tak mengaku kau anak aku dah. Aku tak ada anak macam ini. Ni ayat drama lah ya. Tak apalah pinjam ayat-ayat drama ni. Tapi manusia begitu. Kita kalau ada mungkin di kalangan keluarga kita, anak kita contohnya buat perkara yang kita tak boleh terima. Kenapa anak kita buat macam ini? Kita tak boleh terima kenapa kita dah didik anak kita bagus-bagus. Kita dah bagi dengan pendidikan agama tapi akhirnya jadi begini. Budak tu mungkin dia buat benda yang kita rasa terlampau kecewa. Mungkin besar kemungkinan kita boleh buang budak tu. Besar kemungkinan. Kita tak boleh terima dia. Walaupun mungkin dia dah bertaubat. Walaupun mungkin dia dah berubah menjadi anak yang baik. Tapi kerana dosanya yang satu itu, kita sampai bila-bila kita terlampau tergores sangat hati kita ini, kita tak terima. Kita tak tengok pun wajah budak tu. Manusia begitu kebiasaannya. Ini yang membezakan manusia dengan Tuhan. Allah Azza wa Jal yang maha agung, maha tinggi, kita buat dosa macam mana pun lah kita ni muslimah. Ada ke
Allah kata dah aku tak nak tengok dah hamba aku ni. Tak. Allah tak begitu muslimah. Allah buka ruang taubat seluas-luasnya selama kau hidup, selama kau ada nyawa, aku bagi kau nafas. Bertaubatlah engkau kepada aku akan terima taubat kau. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sedangkan ada si iblis yang Allah laknat ini yang memang setiap masa, setiap waktu akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan berusaha sampailah kita betul-betul tinggalkan Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kita peluang, berikan kita ruang. Kalau engkau jauh daripada aku sentiasa akan terima engkau untuk dekat kembali pada aku. Taubat kepada aku, kembali taat kepada aku. Aku akan berikan keberkatan kepada engkau. Tapi kalau sekiranya masih tak nampak lagi dah, masih tak tahu lagi dah, masih tak nampak lagi, Allah bagi peluang, masih tak nampak lagi, masih lagi nak pilih jalan yang ditunjukkan oleh iblis, kita berpaling daripada jalan Allah, nak buat macam mana? Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dengan neraka, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dengan laknat, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dengan azab. Kerana kita sendiri yang meletakkan jurang antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meletakkan jurang antara dia dan kita. Buktinya, Allah berikan ruang taubat dengan seluas-luasnya kepada semua hamba-Nya. Kan ada hadis yang Nabi SAW sebutkan. Yang mafhumnya. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah kata, hamba aku, kau buat dosa setinggi langit. Segunung tinggi pun langit tu. Dan setinggi gunung pun, setinggi langit pun dosa kau buat. Tapi kalau kau kembali kepada aku, kau memohon keampunan aku berikan keampunan kepada engkau. Kau buat dosa sepenuh bumi, fine. Allah kata tak masalah. Kau buat dosa sepenuh bumi. Bukan sikit-sikit tahu, tapi sepenuh bumi dosa kita. Namun bila engkau dekatkan diri engkau kepada aku, engkau berdoa kepada aku, kau mohon taubat kepada aku akan berikan engkau dengan keampunan. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun tak macam manusia. Allah tak macam kita ni akan pilih-pilih bulu ke apa kan. Ni kalau Sakinah tak apalah. Kalau orang lain tak boleh. Mungkin kita manusia begitu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah kira, tak pernah kisah, tak pernah ungkit apa pun yang kita lakukan dan tak mengira siapa kita, apa pun status kita. Yang penting kita nak bertaubat ataupun tidak. Okay? Yang penting kita nak bertaubat ataupun tidak daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Setiap perkara kena ingat satu je begini. Apa pun yang kita lakukan jika ia berkaitan dengan iblis itu tadi, dosa dan maksiat, minum arak, berzina, berjudi, ni semua hal-hal yang iblis suka. Betul tak? Menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Dekat dengan hal-hal yang ataupun mudah saya kata melakukan kezaliman terhadap orang di sekitar kita. Ini semua perangai iblis. Ini semua adalah perbuatan yang iblis suruh kita buat. Bukan dia suruh, kadang kita sendiri nak buat kan. Dia memang perangai dia begitu. Dan bila kita buat, kita ikut perangai dia. Itulah yang akan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang keberkatan dalam kehidupan kita, yang datang ialah laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dosa dan maksiat ni jangan dibiarkan lama-lama dalam diri kita. Ya, bila kita ada buat dosa, kita ada buat maksiat, kena tinggalkan dengan secepat-cepatnya. Secepat mungkin. Jangan tunggu esok, jangan tunggu tulat, tak payah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Taubat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tak apalah nantilah ya, tunggu nanti dah banyak-banyak nanti. Kan sayang dah buat dosa baru sikit nantilah. Kadang kita macam tu. Kan sikit je lah nanti. Dah banyak-banyak kita taubat dah senang sikit. Macam tu. Kadang-kadang ada orang begitu. Tapi sebenarnya bukan begitu cara kita ni. Cara kita yang diajarkan dalam agama,
Setiap kali berdosa, setiap kali itulah bertaubat. Setiap kali berdosa, setiap kali itulah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada namanya nanti, tunggu, esok, lusa. Sebab apa saya nak kata gini Muslimah? Mati tak pernah tunggu nanti. Betul tak? Mati tak pernah tunggu nanti. Mati ni dia tak tunggu esok lusa, tak apalah esok lusa mati. Tak. Kalau hari ini Allah kata mati, matilah. Esok lusa mati, matilah kita. Sebab itu kita juga perlu letakkan pada diri kita taubat tak boleh tunggu nanti. Taubat tak boleh nak tunggu-tunggu nanti esok lusa, tak ada. Sebab apa? Kita tak pernah tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil nyawa kita. Sekarang Allah bagi yang kita peluang, Allah bagi yang kita ruang, yes, teruskan untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tak masuk sama line dengan laknat yang Allah berikan kepada iblis ini. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Maksiat itu menghapuskan keberkatan, ya, sebagaimana yang terdapat pada perenggan yang berikutnya. Dari sisi ini terlihat bahawasanya maksiat merupakan sesuatu yang paling berpengaruh dalam menghapus keberkahan umur, rezeki, ilmu dan amal. Ini yang tadi saya sebutkan, bila kita kata umur, rezeki, ilmu dan amal, ia berkaitan dengan kehidupan kita. Senang sekali kita nak sebut, ia menghapuskan keberkatan kehidupan kita, segenap kehidupan kita. Kemudian dikatakan seluruh harta, waktu, badan, kedudukan, ilmu dan amal yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah akan mendatangkan bencana bagi pemiliknya yang tidak bermanfaat untuknya. Kita, contoh ya Muslimah, kita kata kita ni ada umur, kita ada usia, tapi kita lakukan ataupun kita gunakan umur kita ini untuk hal-hal kemaksiatan, umur tersebut tidak memberi apa-apa manfaat bagi hidup kita. Dia akan mendatangkan keburukan, akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan azab, mendatangkan laknat contohnya tadi kan, dan juga boleh bawa kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada ilmu tetapi kita gunakan ilmu kita untuk kemaksiatan contohnya. Ia pun dianggap sebagai sesuatu yang tidak memberi manfaat. Ada harta, gunakan harta untuk berfoya-foya, gunakan harta kita untuk jalan kemaksiatan. Harta yang kita miliki sebanyak mana sekalipun, ia takkan memberikan keuntungan bagi kehidupan kita. Dan jangan lupa Muslimah, hidup kita bukan hanya di dunia, tetapi hidup kita adalah kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kita hidup di dunia ini, kita ada ilmu, kita ada usaha, kita ada harta, kita ada status contohnya, kita ada kedudukan. Semua ini dia bukan hanya semata-mata tentang dunia. Tapi setiap apa yang kita miliki, ia akan kita bawa ke akhirat nanti. Sebab itu di sini, ya saya nak ingatkan, hal-hal yang kita ada berkaitan dengan kehidupan kita ini, mesti dilihat daripada sudut akhirat. Mesti dilihat daripada sudut akhirat. Supaya kita tidak menggunakan ia untuk tujuan yang tidak baik, untuk tujuan kemaksiatan, untuk tujuan yang buruk. Setiap kali kita nak buat dosa dengan harta kita contohnya, ya, kita akan fikir harta ini Allah Subhanahu Wa Taala akan minta kita bertanggungjawabkan. Allah akan tanya buat apa dengan harta ini. Allah akan tanya kita, mana dibelanjakan harta ini? Itulah yang akan menjadi penghalang bagi kita terus melakukan kemaksiatan. Kita akan stop. Kita akan jadi takut sebab apa? Kita tahu duit yang kita ada, harta yang kita ada, dia tak sampai sini sahaja. Walaupun kita kata habis dah. Habis dah harta saya. Tapi dia tak sampai situ saja. Allah Subhanahu Wa Taala catat. Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa hingga ke akhirat. Allah akan minta kita bertanggungjawab. Sama juga dengan usia, dengan ilmu, kecantikan yang kita ada, harta benda kita ada ni semua, dia tak habis di sini sahaja. Semuanya akan kita bawa ke akhirat kelak. Maka sebab itu kita nak buat apa pun, ya, dalam hidup kita ini perlu fikir tentang akhirat.
Bila kita fikirkan tentang akhirat, insya-Allah kita akan usaha dengan setiap apa yang kita miliki ini untuk kita letakkan kebaikan-kebaikan, untuk kita gunakan bagi mendapat ataupun meraih pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sibuk ya muslimah, maksud saya sibuk ni, sibuk mengejar akhirat, sibuk melakukan hal-hal yang baik, sibuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita no time, kata kan, kita no time nak buat benda-benda maksiat ni. Kita tak ada masa nak fikir tentang hal-hal maksiat ini. Sebab kita penuhkan kehidupan kita ini dengan hal-hal yang boleh mendatangkan keberkatan Allah. Sebab itu hidup kita ya muslimah, pastikan sejak kita bangkit subuh tadi, 24 jam, kita perlu plan kita nak buat apa, yang mana semua perbuatan-perbuatan itu mengandung keberkatan-keberkatan dari Allah. Supaya 24 jam yang kita miliki, ia dihiasi dengan hal-hal yang boleh bawa keberkatan dalam kehidupan kita. Namun, kalau kita tak plan lalu kita buat perkara yang bukan-bukan, menghabiskan masa dengan hal yang sia-sia, habis begitu sahaja, kita pun fikir tadi hari ni buat apa tak tahulah macam tu je, tiba-tiba dah malam macam tu kadang-kadang kita kan, dah malam cepat je masa ni berlalu aku rasa kan, tiba-tiba dah esok hari Jumaat. Nampak sangat kita ni tak buat benda-benda yang bermanfaat. Kita biarkan masa berlalu begitu sahaja. Tapi kalau kita ni sibuk, kita buat hal-hal yang bermanfaat, contohnya kita sibuk dengan menuntut ilmu, kita sibuk mendidik anak-anak kita contohnya kan, ini perkara-perkara yang mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Kita no time, tak ada fikir dah. Tak ada masa dah kita ni. Kita waste time kan. No time and waste time kita untuk buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu penting kita penuhkan kehidupan kita ini, hiasi ia. Jangan kita biarkan sesaat pun dalam kehidupan kita ini terbiar begitu sahaja. Jangan biarkan hidup kita ini tak ada matlamat, tidak ada tujuan. Apa pun yang kita nak buat, biar tujuannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meraih kehidupan yang lebih baik, untuk sesuatu, ataupun senang saya guna ayat begini, untuk investment kita di akhirat kelak. Insya-Allah. Setiap sesuatu yang kita lakukan itu, ia akan memberikan keberkatan, hilanglah hal-hal yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat di sini. Di perenggan kita yang terakhir, perenggan-perenggan yang terakhir, ada didatangkan kepada kita dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dunia kita ini adalah terlaknat. Dan segala isinya pun juga terlaknat. Setiap sesuatu yang ada di dunia ini juga terlaknat. Nabi kata apa? Melainkan zikir kepada Allah. Dan apa yang berkaitan dengannya. Dan orang yang alim, itu orang yang berilmu. Atau orang yang belajar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, status hadisnya hasan. Ada di sini, dalam asar yang lain disebutkan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Dunia itu terlaknat, terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali yang ditujukan untuk Allah. Ya betul, Nabi kata dunia ini adalah
tempat yang terlaknat. Setiap sesuatu yang ada di dalamnya adalah perkara yang terlaknat. Tetapi bagaimana kita nak menjadikan dunia ini dunia yang tidak dilaknat oleh Allah, ataupun segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hal yang tidak mendapat laknat dari Allah, apabila dunia dan segala isinya dihiasi dengan amal dan ketaatan untuk Allah. Okey, begitu keadaannya. Jangan, tapi kalau gitu buat apa kita hidup kat dunia ni, semua dah kena laknat lah, kita pun kena laknat sekali. Bukan gitu maksudnya. Boleh saja kita mengeluarkan daripada kategori terlaknat itu. Bagaimana caranya? Nabi pun dah sebutkan itu tadi. Kecuali zikir kepada Allah. Maknanya perbuatan-perbuatan kita yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Contoh tadi kan nak masuk rumah, nak makan ni semua. Bila setiap perbuatan kita, setiap sesuatu ini kita lakukan, ianya penuh dengan zikrullah. Maknanya ada ingatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu yang datang adalah keberkatan. Sebagaimana yang dah kita jelaskan tadi. Laknat itu tiada. Pergi dah laknat tersebut. Sama juga. Kan? Apa pun kita belajar, kita jadi orang yang belajar, kita jadi orang yang mengajar, ini semua adalah perkara-perkara dan keadaan-keadaan yang boleh mendatangkan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting nak kata di sini, apa pun yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kita perlu pastikan ia dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu termasuk dalam kategori laknat itu tadi. Bila kita lakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bersama dengan orang tersebut. Allah akan berikan keberkatan dalam kehidupan orang itu. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu setiap urusan hidup dia. Dan akhirnya, berkatlah hidupnya dunia dan akhirat. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ada berpesan kepada kita. Dalam hidup kita ini, ya, jika tujuan kita adalah akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencantumkan setiap urusan kita. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Man kanatil akhirah niyatahu. Siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai niatnya, maknanya ketika dia hidup di dunia ini, dia tahu dah sekarang ini, Nabi kata dunia ini adalah kehidupan yang terlaknat. Ya, kita berada di tempat yang terlaknat. Setiap sesuatu di dalamnya adalah terlaknat. Tetapi jika kita menjadikan dunia, kehidupan kita ini sebagai sesuatu yang kita niatkan untuk akhirat kita, dia tak jadi perkara yang terlaknat lagi. Kerana apa Nabi kata apa? Orang yang menjadikan dunia ini sebagai satu jambatan untuk menuju akhirat dan dia niatkan untuk akhirat dalam kehidupan dia. Ketika dia hidup di atas muka bumi ini, dia niatkan semuanya untuk akhirat. Itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata apa? Jama'allahu amrahu. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia ini akan datang kepada dia dengan kata yang mudah saya nak kata di sini, dalam keadaan yang mana tidak disangka-sangka. Maksud dia sudut hartanya, mungkin ilmunya, rezekinya, kan? Dia datang pada sudut yang tidak dia sangka. Murah rezekinya, ini kita panggil sebagai keberkatan. Mantap ilmunya, ini juga keberkatan. Bahagia keluarganya, keberkatan juga itu disebutkan. Ini dipanggil semua sebagai sesuatu keadaan dunia yang datang, yang mana dia tidak sangka. Kerana apa? Kerana niatnya dia dah set tadi awal-awal, lillahi ta'ala. Kerana Allah. Dihiasi kehidupannya dengan zikrullah, dihiasi kehidupannya dengan amal dan ketaatan, dihiasi kehidupannya dengan penuh hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Kerana apa? Dia tahu tujuan kehidupannya, Allah takdirkan dia hidup di atas muka bumi ini sebagai satu tempat sementara untuk dia menuju akhirat, negeri yang lebih abadi. Sebab itu dia niatkan semuanya kerana Allah, niatkan semuanya kerana akhirat.
Orang yang begini Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Allah kumpulkan setiap urusan dia. Kita susah macam mana pun, ya susah. Betul, hidup kita susah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak akan biarkan hamba-Nya yang sentiasa mendekatkan diri kepada Dia. Allah jadikan kesusahan itu sebagai ujian untuk hamba-Nya itu tadi, betul. Tetapi kita ada usaha untuk terus-terusan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita untuk cantumkan semua urusan kita. Kita mungkin fikir sekarang kita duduk ni, kita fikir. Sekarang ni mungkin masa kita belajar ni, banyak benda yang kita fikir dekat minda kita ini. Nanti malam itu, besok ini, nanti macam-macam urusan, macam-macam isu dalam hidup kita. Kita rasa macam tak terbuat dah. Banyak perkara yang kita nak capai dengan masa yang begitu singkat. Kan kita banyak sangat kerja tapi sikit sangat masa. Mungkin ada orang kata gitu, kerja banyak sangat tapi masa sikit sangat. Ada orang cakap macam gitu kan? Tak terbuat dah kita ni, macam mana ni? Jangan risau. Orang yang mana dia memang buat semua pekerjaannya untuk akhiratnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu, Allah akan cantumkan semua urusannya. InsyaAllah mudah setiap urusan yang dia nak lakukan. Walaupun susah, tapi mungkin dalam masa kita nak buat tu insya-Allah akan dipermudahkan. Sebab itu yang Allah Subhanahu Wa Taala janji juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dia bertakwa kepada Allah, jangan lupa muslimah, maksud takwa. Takwa itu ialah bila kita menjadi seorang muslimah yang taat kepada segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Maknanya kita jadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, tinggalkan maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi SAW dah beritahu kepada kita. Itu namanya takwa kepada Allah. Dan Allah janji untuk orang yang begini, maka Allah akan berikan kepada dia dengan jalan keluar. Sebab itu kita tinggalkan hal-hal yang berbentuk kezaliman, pengkhianatan, dosa, kemaksiatan. Kita tinggalkan semua itu kerana kita yakin. Kenapa kita tak buat dosa ni? Sebab kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita dalam keadaan kita sentiasa berada pada jalan ketaatan. Walaupun kita susah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak akan biarkan. Ada sahaja perkara yang mungkin kita ni hidup, ramai saya rasa di sini yang hidupnya dah lama lah ya. Mesti ada pengalaman dalam hidup ini yang mana betul-betul bila kita buat kerana kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun perkara itu susah, Allah settlekan urusan kita. Dan saya yakin ada ramai antara kita pernah melalui situasi-situasi yang sedemikian. Dan kita rasa bersyukur sangat-sangat Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Tapi cuba kita muhasabah kembali, ataupun orang kata #throwback lah ya muslimah. Kenapa kita rasa senang dalam hidup kita? Walaupun kita dulu susah sangat, tapi kenapa ada jalan keluar? Antaranya ialah kita berusaha untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah, dan kita juga berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Di sini menunjukkan apa? Keberkatan. Keberkatan yang Allah berikan untuk hamba-Nya yang terus berjuang di atas jalan ketaatan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, memberikan kepada kita dengan keberkatan tadi kan, keberkatan masanya kerana memperuntukkan masa, jiwa, raga ya, mental untuk mendengar perbincangan pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan motivasi diri untuk beramal, untuk sentiasa beramal soleh, untuk sentiasa berada di atas jalan ketaatan. Mudah-mudahan begitu. Okey muslimah, itu sahaja. Terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya. InsyaAllah ya, pada minggu hadapan kuliah kita yang terakhir, jangan lupa untuk hadirkan diri. Kerana saya akan bercuti rehat. Sekarang pun rasa macam nak cuti dah. Dah penat sangat dah ni. Rasa sebab saya tak sihat ya petang ni. Jadi sekarang tadi pun hampir-hampir cuti ya. Tadi admin dah cakap dengan saya, Ustazah nak cancel kelas. Dia tanya gitu kan pada saya. Saya kata tak boleh lah. Sebab saya minggu depan nanti saya dah
kuliah terakhir kerana saya akan rehat panjang cuti panjang. Jadi saya pun tak nak menyia-nyiakan masa yang berbaki ini. Kalau boleh saya nak all out lah orang katakan, mengajar, terus berikan ilmu kepada semua untuk masa yang ada ni insya-Allah. Sebab kita pun tak tahu kan adakah saya sihat ke tidak lepas cuti ke apa, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan teruskan sahajalah ya, walaupun tadi memang dah tak larat dah ni. memang dah tak larat dah. Apa pun terima kasih sekali lagi, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan ya, dengan kelapangan masa untuk kita bertemu bagi sesi kita yang terakhir bagi tahun ini insya-Allah. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kekuatan kepada diri kita untuk terus-terusan berada dalam majlis-majlis ilmu, kerana ya muslimah saya juga nak ingatkan begini, berada dalam majlis ilmu ini merupakan kenikmatan, keberkatan yang Allah berikan. Tidak semua Allah berikan dengan nikmat ini. Tidak semua Allah berikan dengan keberkatan ini. Bila kita once itu Allah berikan, sekali Allah dah bagi, jaga ia baik-baik. Ya, jaga ia baik-baik, terus istiqamah. Mudah-mudahan ia terus kekal hingga ke akhir hayat kita. Okey muslimah, saya tutup pengajian kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.